Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan. Hari ini saya akan membentangkan bank perdagangan. Bank perdagangan ini ialah agensi pemberian kredit yang utama. Kegiatan pinjaman ialah kegiatan yang paling menguntungkan bagi bank perdagangan. Bank perdagangan juga menyediakan pelbagai kemudahan pinjaman untuk pelanggannya. Sebagai contoh, yang pertama overdraft, pinjaman bercagar, pinjaman pribadi ataupun persendirian, pinjaman kad kredit dan juga pendiskonan bil pertukaran. Yang pertama overdraft. Overdraft merupakan pinjaman bersifat jangka pendek. Pinjaman ini hanya diberikan kepada pelanggan yang mempunyai account deposit semasa. Pendeposit juga dapat mengeluarkan sejumlah uang yang melebihi jumlah simpanannya dalam account deposit semasa. Pendeposit juga akan dikenakan faedah atas lebihan pengeluaran tersebut pada kadar yang ditetapkan. Yang kedua, pinjaman bercagar. Pinjaman bercagar merupakan pinjaman bersifat jangka panjang dan peminjam perlu menyediakan aset atau harta seperti rumah, bangunan, dan tanah untuk dicagarkan. Jumlah pinjaman yang diberikan adalah kurang daripada nilai aset yang dicagarkan. Peminjam akan dikenakan faedah atas pinjaman berdasarkan jumlah keseluruhan pinjaman. Kegagalan membayar balik pinjaman akan menyebabkan aset yang dicagarkan oleh peminjam dilelang oleh pihak bank. Yang ketiga, pinjaman pribadi ataupun persendirian. Pinjaman pribadi merupakan pinjaman bersifat jangka pendek. Tempo matang biasanya kurang daripada 10 tahun. Pemohon pinjaman perlu menyediakan laporan keuangan yang kukuh ataupun penjamin. Dan selain itu, faedah atas pinjaman akan dikenakan berdasarkan jumlah keseluruhan pinjaman. Dan yang keempat, pinjaman kad kredit. Pinjaman kad kredit merupakan pinjaman bersifat jangka pendek. Pinjaman ini biasanya ditawarkan kepada individu yang mempunyai nilai pendapatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Faedah hanya dikenakan atas jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan. Yang terakhir ialah pendiskonan bil pertukaran. Pendiskonan bil pertukaran merupakan pinjaman bersifat jangka pendek. Pihak bank akan membeli bil pertukaran pelanggan pada harga yang lebih rendah daripada nilai mukanya. Nilai pinjaman akan dituntut balik pada akhir tempo matang. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Selamat malam. Hari ini saya akan membentangkan tajuk institusi pemberian kredit. Saya akan membentangkan 3 institusi pemberian kredit, yaitu syarikat keuangan, syarikat insurans, dan juga koperasi. Yang pertama, syarikat keuangan. Syarikat keuangan ini menyediakan berbagai jenis perkhidmatan pinjaman untuk pelanggannya. Sebagai contoh, pinjaman sewa beli aset, pinjaman perumahan, dan juga pembiayaan perniagaan. Yang kedua yaitu syarikat insurans. Syarikat insurans ini memberi perlindungan kepada pemegang polisi insurans daripada risiko tertentu dan membayar pembayaran sekiranya risiko yang diinsurankan benar-benar berlaku. Seterusnya, sesetengah syarikat insurans akan memberikan pinjaman bayaran premium kepada pelanggan secara otomatis. Dan yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi ini menyediakan kemudahan pinjaman untuk ahlinya saja. Seterusnya, pemberian kredit merupakan aset terbesar dan sumber pendapatan utama untuk koperasi. Sebagai contoh, Pobena dan juga Powaja. Pobena ini ialah koperasi belia nasional dan juga Powaja ialah koperasi wawasan pekerja-pekerja. Peranan koperasi ini memberikan pinjaman untuk ahlinya. Yang kedua, membeli barangan dan kredit dan menerima deposit melalui pemberian saham dan koperasi. Sekian dan terima kasih. Institusi pemberi kredit seterusnya ialah AIM atau Amanah Ikhtiar Malaysia. Ia ditubuhkan pada tahun 1987 dan didaftarkan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952. AIM bertujuan untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dan mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia. Contohnya seperti Ikhtiar Mesra, Ikhtiar Wibawa, dan program keuangan mikro bandar.
Antara peranan AIM sebagai agensi pemberi kredit ialah yang pertama, dia memberi bantuan modal kepada penduduk yang berpendapatan rendah dan golongan miskin untuk memulakan perniagaan. Kedua, ia memberikan latihan dan khidmat nasihat berkaitan dengan cara-cara untuk memulakan perniagaan. Seterusnya, pajak gadai Ar-Rahnu. Ia adalah satu pajak gadai Islam yang berlandaskan syariah, ditubuhkan atas dasar fardu kifayah dan bukan bermatlamatkan keuntungan. Pajak gadai Islam menggunakan konsep muamalat, di mana pelanggan menggadaikan sesuatu barang yang bernilai seperti emas untuk mendapatkan sesuatu jumlah pinjaman tertentu. Antara peranan Ar-Rahnu ialah pertama, dia memberikan barang gadaian tanpa mengenakan faedah. Kedua, memberikan pinjaman jangka pendek berdasarkan nilai emas. Dan ketiga, memberikan pinjaman tunai bersamaan nilai gandaan. Akhir sekali ialah pemberi pinjaman berlesen. Ia memberi bantuan kepada orang ramai untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang sah dan mudah. Kemudahan yang disediakan termasuk pinjaman pribadi, pinjaman perniagaan, pinjaman perumahan, dan pinjaman pendidikan.